Maka bila sampai saja di Kedah Tua, mereka ambil barang dagangan balik. Perniagaan itulah yang membantu kerajaan Salahuddin untuk menang atas peperangan Salibiyah. Kena ingat, perang Salibiyah ni 200 tahun. Tapi berjaya buka Baitul Maqdis itu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu juzuknya adalah berjaya tawan, ambil balik wilayah yang sangat-sangat menjadi rebutan tiga agama besar, Islam, Kristian dan Yahudi. Islam dapat di zaman Sultan Salahuddin kerana kekuatan ekonomi yang memuncak. Ekonomi itu dibantu oleh kerajaan Nusantara dan dibantu oleh kerajaan Kedah pada masa itu. Tak pernah dengar cerita ni? Tak pernah, tuan-tuan. Dalam buku sejarah semua cerita bohong belaka, tuan-tuan. Dalam buku sejarah semua cerita bahawa Portugis datang jajah-jajah, kemudian orang Melayu pun pakai kerih, lawan-lawan kalah, tuan-tuan. Semua itu tujuannya nak bagi setting mindset kita, nak bagi tahu kita ni tak pernah jadi bangsa hebat. Sebab orang bagi tahu sejarah kita teruk. Orang bagi tahu nenek moyang kita tak pandai. Orang bagi tahu kita hanya ada senjata-senjata biasa saja. Senjata kita paling hebat adalah kerih. Berapa ramai orang pernah bagi tahu kita nenek moyang kita mewarisi senjata yang hebat. Dalam hikayat Hang Tuah, Tuah pernah bercakap dengan Tun Perak bahawa diarahkan oleh Sultan untuk pergi sampai ke Rom bagi mengambil senjata-senjata yang canggih. Tuan-tuan, kajian daripada UPM, daripada beberapa orang yang mengkaji tentang Tuah, mereka dapati Tuah ada kapal namanya Raleigh. Kapal itu sangat hebat dan besar. Kapal itulah yang diambil gajah daripada Siam, bawa balik ke Melaka. Kapal itu dibuat oleh orang Melayu. Kapal tu tak tenggelam, kepakarannya ada di tangan orang Melayu. 5 ekor gajah boleh duduk dalam kapal tu, dan secure. Untuk pengetahuan, kapal orang Melayu satu pun tidak diletakkan paku, semua hanya diikat dengan sabut kelapa, tuan-tuan. Boleh ke semangat yang kita kata orang suka semangat-semangat ni? Jadi hak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjajah pernah menjajah kita 444 tahun. Bermula daripada Portugis datang menjajah kita 1511, dan mereka mengambil masa 150 tahun menjajah kita. Datang Belanda 180 tahun menjajah kita. Datang Inggeris, jajahannya adalah balance daripada jumlah itu 444 tahun. Makna tempoh dia sangat panjang. Tetapi apa yang mereka perjuangkan dari segi penjajahan itu 3, dipanggil 3G. Satunya adalah glory, kedua adalah gold, dan yang ketiga adalah gospel. Mereka hanya berjaya 2 ni saja, iaitu berjaya untuk mendapat kekuasaan, glory, meruntuhkan kerajaan Melayu Melaka. Tegaklah sebuah kerajaan namanya Kerajaan Kristian Portugis. Sebab kalau tuan-tuan buka buku ataupun cerita pasal perlembagaan di zaman Portugis ataupun undang-undang zaman Portugis ataupun sistem zaman Portugis, setelah daripada residen, setelah daripada hakim, nombor 3 atau nombor 4 adalah ketua padri besar Melaka. Jadi maknanya mereka meletakkan gospel itu ataupun Kristian itu sebagai aim dakwah mereka. Sebelum kita jadi Islam, kita adalah kelompok yang nenek moyang kita beragama Hindu. Tuan-tuan, bila kita dah beragama Hindu satu zaman dulu, kita mudah convert daripada Hindu pergi ke Islam. Kita masuk Islam mudah. Nenek moyang kita dulu bertukar daripada agama Hindu pergi kepada Islam. Tuan-tuan pernah tanya tak kenapa orang Melayu senang masuk Islam? Tetapi orang Melayu tak mudah tinggalkan Islam nak masuk Kristian.
Ini persoalan yang orang jarang tanya, betul tak? Dan orang pun jarang bagi tahu kenapa. Tuan-tuan, sebelum daripada ada kerajaan Melayu Melaka, dia ada kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni adalah kerajaan sebelum daripada wujudnya kerajaan Melaka. Kerajaan Kedah Tua ini adalah sezaman dengan kerajaan ataupun sistem di zaman itu bernama di Timur Tengah ketika itu adalah kerajaan Al-Ayyubiyah. Ayyubiyah ini adalah kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menubuhkan empire-nya di Mesir dan mereka berjaya. Saladin ni, kalau dalam bahasa orang Mat Saleh, kejayaannya adalah membuka Baitul Maqdis. Dia berjaya membuka Baitul Maqdis dan orang tak pernah tanya macam mana dia boleh buka Baitul Maqdis. Kebanyakan orang hanya nak dengar cerita berjaya tu, tapi tak jarang ataupun tak banyak orang tanya macam mana kejayaan tu boleh tercapai. Di antara sebab kejayaan tercapai, ada seorang penulis kita tuan-tuan, namanya Dr. Hasanuddin Yusof. Dia ni adalah pensyarah di UKM. Dia tulis satu buku tajuknya Miftah Melayu. Boleh sebut Melayu di sini? Kata apa boleh dah, pasal Malaysia baru ni boleh sebut Melayu? Boleh takut kau tak boleh kan? Jadi bila tengok saja buku tu tuan-tuan, dia bukan nak ceritakan tentang orang Melayu sahaja. Sebab orang Melayu ni dia bukan bangsa semata-mata, dia adalah tamadun. Sebab tu bila sebut Melayu pula, jangan nampak orang Melayu. Sebab dalam tu banyak bangsa yang berkumpul menggunakan Melayu. Antaranya bangsa Banjar, Bugis. Ada lebih kurang 10 atau 15 saya tak ingat, tapi bangsa. Termasuk satu bangsa yang kita ingat dia bukan bangsa, namanya Kerinci. Kerinci tu bangsa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan tengok kampung Kerinci tu adalah orang Melayu. Dia macam kampung Jawa, macam kampung Bugis, gitulah. Macam kampung Kedah, macam kampung Pahang di Riau tuan-tuan. Jadi ni keadaan kondisi zaman tu. Jadi masa kerajaan Kedah Tua, orang Melayu belum lagi Islam. Oleh kerana Sultan Salahuddin nak cari satu dana bagi support perjuangannya, kata Dr. Hasanuddin, maka dia hantar pelayar-pelayar untuk mencari bahan-bahan untuk digunakan sebagai tujuan perniagaan. Ingat zaman itu barang dagangan yang paling dikehendaki adalah rempah. Jangan salah faham, bukan rempah ala gapas ataupun babas, bukan. Rempah tu bermaksud seluruh serba mak nenek yang boleh digunakan untuk mengawet makanan, dijadikan untuk bahan-bahan perawatan dan ubat-ubatan. Sebab rempah-rempah ni dikombin-kombin, dia jadi bahan sebagai perawat. Dan satu lagi, memang rempah itu untuk tujuan menyedapkan makanan. So siapa menguasai pasar rempah, dia menguasai dunia. Jadi Sultan Salahuddin minta pedagang Arab datang cari tempat tu. Tuan-tuan tahu tak di mana pedagang Arab ini datang? Kena ingat, orang yang paling banyak berdagang di kawasan kita adalah orang Melayu. Orang Melayu terkenal sebagai pedagang dunia. Seorang penulis barat namanya Kevin Raleigh, dia tulis dalam satu buku, dia ni pengkaji, dia kata orang yang paling kuat berdagang, yang nombor satu berdagang, yang mula-mula berdagang adalah orang-orang Melayu. Kajiannya ini dibuktikan oleh kajian yang dibuat oleh Linda Schaffer. Ni saya sebut nama, tuan-tuan tak ingat lah, tak masuk periksa tuan-tuan. Dan Linda Schaffer ni, dia buat kajian tentang maritim di Nusantara. Didapati zaman itu kapal yang paling banyak keluar adalah daripada kawasan Nusantara ini. Dan dia logik sebab apa? Sebab orang Melayu dia duduk di kawasan yang bukit bukau dan hutannya tebal. Jadi orang nak berjalan daripada Johor nak pergi Kedah naik apa tuan-tuan? Jangan habaq kata naik lah ni tol tak ada, tu belum lagi tuan-tuan. Kan? Zaman dulu orang tak boleh rempuh ikut jalan biasa kerana bukit bukaunya, hutan simpannya berlapis-lapis, itu hutan katu listiwa. Sebab tu kalau baca sejarah Islam, jangan hanya baca sejarah Islam di Timur Tengah. Maka kalau baca di sana, sudah tu nampak orang akan berjalan guna
unta. Dan memang masyarakat Timur Tengah, terutamanya Nabi dan para sahabat, mereka bukan masyarakat bahari, mereka bukan masyarakat yang duduk tepi laut. So mereka tidak berjalan menggunakan laut. Apa beza berjalan guna laut dengan berjalan guna darat, tuan-tuan? Berjalan guna darat, perjalanannya tak panjang sebab dia tak bergerak. Kalau unta berhenti, berhentilah. Perjalanan laut, dia buat kapal. Kapal tu akan terus bergerak selagi mana duduk di atas air, tuan-tuan. Linda Schaffer, Kevin Raleigh buktikan orang Melayu pernah bawa barang dagangan sampai pergi ke Afrika, dan orang Afrika belum boleh buat kapal di zaman itu. Ada seorang penulis Arab namanya Al-Idrisi. Dia kata sepanjang catatan dia, orang-orang Melayu telah berlayar satu dunia, pernah ditemui kapal-kapal ini di kawasan-kawasan perniagaan tak kala orang-orang lain belum berani berlayar satu dunia. Nampak dia tak semangat, tuan-tuan, contoh Melayu hebat ni. Moh tu ya. Cerita ni bukan nak suruh kita ada perasaan asabiah ke ta'assub dah. Cerita ni nak bagi tahu, inilah di antara punca kenapa kita senang terima Islam. Tuan-tuan jangan tengok cerita terima Islam itu bila para miswara masuk Islam. Sebelum mereka masuk Islam, sepanjang mereka berdagang di seluruh tempat, mereka connecting people daripada masyarakat Muslim. Kebetulan orang-orang Islam yang diajar oleh Nabi daripada Quraisy, daripada orang-orang Arab, memang mereka adalah masyarakat pedagang. Mereka telah berhubung lama dengan dunia Nusantara sebelum daripada orang-orang Melayu masuk Islam. Dan sebelum mereka masuk Islam, untuk pengetahuan tuan-tuan, orang yang banyak berhubung dengan orang Melayu daripada tanah Arab adalah orang-orang Yaman. Mereka yang banyak berhubung dengan kita. Sebelum Yaman masuk Islam, kan di antara daerah yang lambat Islam sampai adalah Yaman. Sebab tu lepas Islamnya Yaman, perhubungan awal itu sudah menunjukkan orang Melayu dah kenal pedagang-pedagang Arab ini. Jadi bila dah ada hubungan, bila dah ada connecting, dah ada perdagangan, dah ada kawan berkawan, bila akhir sekali diceritakan Islam, wow, hebat agama kamu. Dan mereka masuk Islam perlahan-perlahan, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Maka cerita yang berlaku di Kedah Tua sama. Datang saja pedagang, mereka bukan hanya berdagang, mereka juga pembawa agama. Bila mereka bawa agama, kali itu betul-betul Salahuddin minta mereka cari rempah rantus. Dan rempah rantus yang paling mahal adalah di Semenanjung, Tanah Melayu, tuan-tuan. Di kawasan Nusantara. Nusantara adalah pembekal terhebat di dunia yang menyebabkan benda itu menjadikan semua pedagang nak datang. Saya nak tanya satu soalan yang kalau tuan-tuan boleh jawab soalan ni, tanda tuan-tuan dah tahu sejarah. Apa dia? Kenapa Portugis daripada jauh sanggup datang ke Tanah Melayu dan mengambil Tanah Melayu by hook, by crook? Dia nak tawan juga, sebab Alfonso datang itu adalah kali kedua setelah kalah kali pertama. Kapalnya dibakar, 20 biji kapal dah ranap. Dia balik semula jumpa Queen dia gunakan Flor de Lama, datang semula ke Tanah Melayu untuk ambil dengan strategi yang paling tepat. Kenapakah itu terjadi? A, jawapannya. Dan tak ramai orang jawab soalan ni. Tuan-tuan, kenapa Ustaz bawa tajuk ni ya? Sebab tajuk yang diberikan pada saya itu mencari keredaan Allah. Dan tajuk-tajuk ini tajuk tasawuf. Nak cari redha Allah macam mana, nak zikir macam mana, itu lain kali tuan-tuan. Sebelum sampai tajuk tu, tajuk ni dulu. Kan? Sebab kalau tidak, zikir tak jadi maksud. Zikir, ya, tapi tak tahu zikir kita hebat sebenarnya. Kan? Baca Quran juga, tapi tak tahu kita sepatutnya baca Quran dalam kondisi hebat. Hari ini kita baca Quran dalam kondisi hamba sungguh. Bukan hamba Allah, hamba sungguh. Duduk di bawah, tak ada kekuatan, kewangan tak ada, Islam tak hebat. Baca ni pasal apa? Sebab escapism. Duduk cari alasan, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah kami.
Orang dulu zikir bukan selamatkanlah kami, ya Allah bantulah kami sebab kami nak buka empire lagi ni. Itu beza dia. Barulah redha Allah tu beza dengan redha yang Allah bagi kepada para sahabat. Betul-betul sahabat Nabi Allah panggil radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Kita ada tak benda tu? Kita boleh dipanggil radhiyallah tak? Tak boleh. Nama kita cuma disebut apa tuan-tuan? Ahmad rahimahullah. Mati dah tu. Dah. Nak tunjuk pada kita bahawa orang tak jumpa cerita tu. Maka bila sampai saja di Kedah Tua, mereka ambil barang dagangan balik. Perniagaan itulah yang membantu kerajaan Salahuddin untuk menang atas peperangan Salibiyah. Kena ingat perang Salibiyah ni 200 tahun. Tapi berjaya buka Baitul Maqdis itu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu juzuknya adalah berjaya tawan, ambil balik wilayah yang sangat-sangat menjadi rebutan tiga agama besar, Islam, Kristian dan Yahudi. Islam dapat di zaman Sultan Salahuddin kerana kekuatan ekonomi yang memuncak. Ekonomi itu dibantu oleh kerajaan Nusantara dan dibantu oleh kerajaan Kedah pada masa itu. Tak pernah dengar cerita ni? Tak pernah tuan-tuan. Dalam buku sejarah semua cerita bohong belaka tuan-tuan. Dalam buku sejarah semua cerita bahawa Portugis datang jajah-jajah, kemudian orang Melayu pun pakai kerih, lawan-lawan kalah. Tuan-tuan. Semua itu tujuannya nak bagi setting mindset kita, nak bagi tahu kita ni tak pernah jadi bangsa hebat. Kita ni memang tak pernah hebat. Kita tak pernah pun ada kaitan dengan Osmaniyah, tak pernah pun ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu daripada negara Timur Tengah tuan-tuan. Sebab tu orang cerita saja Empire Osmaniyah, orang cerita saja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, orang tak cerita pun apa yang sedang berlaku di Nusantara. Maka bila orang tak cerita apa berlaku di Nusantara, orang pun ingat semasa Sultan Salahuddin membuka Baitul Maqdis, yang sedang terjadi di Pahang pada masa itu adalah batu belah, batu bertangkuk dah. Dan mak pekan berlari minta batu belah telan dia sebab tak boleh makan telur ikan tembakui. Tuan-tuan, orang duk ingat masa dibukanya Konstantinopel, iaitu sebuah wilayah yang hari ini dipanggil Istanbul, berjaya buka di situ tuan-tuan. Orang duk ingat di tanah Melayu pada masa tu baru berlaku cerita badang sedang makan muntah hantu tuan. Tak nampak tak? Cerita yang lemah membawa wajah yang lemah, zikir yang lemah, Quran yang lemah, hamba Allah yang lemah, mencari redha yang lemah. Betul cerita, hamba yang kuat, cari redha yang kuat, zikir yang kuat, pergi haji yang kuat, tidak pernah berhenti untuk melaksanakan Islam dengan kuat. Itu beza dia. Kan? Kalau jiwa kita kuat tuan-tuan, kita hebat, kita tak cakap dah pasal pakai motor depan rumah orang tuan-tuan. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab bila nak parking, aku bangsa mulia ni, keturunan aku hebat, takkan pakai motor bodoh gini. Tapi sebab tidak ada nada itu, orang Melayu malas. Padan Melayu pun kita macam ni ya. Menyebabkan agenda itu jadi demikian. Maka hari ni orang bercakap pasal orang Melayu, kalau sama Melayu dengki, betul tak tuan-tuan? Orang Melayu suka santau orang. Melayu ni kalau berniaga mohong. Orang Melayu bukan pandai, pemalas mereka ni. Dan yang paling teruk, kita mengiyakan semua benda tu sebab nak cari punca, nak jelas tak tahu. Sebab orang bagi tahu sejarah kita teruk. Orang bagi tahu nenek moyang kita tak pandai. Orang bagi tahu kita hanya ada senjata-senjata biasa saja. Senjata kita paling hebat adalah kerih. Berapa ramai orang pernah bagi tahu kita nenek moyang kita mewarisi senjata yang hebat. Dalam hikayat Hang Tuah, Tuah pernah bercakap dengan Tun Perak bahawa diarahkan oleh Sultan untuk pergi sampai ke Rom bagi mengambil senjata-senjata yang canggih. Tuan-tuan, kajian daripada UPM, daripada beberapa orang yang mengkaji tentang Tuah, mereka dapati Tuah ada kapal namanya Raleigh. Kapal itu sangat hebat dan besar.
Kapal itulah yang diambil gajah daripada Siam, bawa balik ke Melaka. Kapal itu dibuat oleh orang Melayu. Kapal tu tak tenggelam, kepakarannya ada di tangan orang Melayu. 5 ekor gajah boleh duduk dalam kapal tu, dan secure. Untuk pengetahuan, kapal orang Melayu satu pun tidak diletakkan paku, semua hanya diikat dengan sabut kelapa, tuan-tuan. Boleh ke semangat yang kita kata orang suka semangat-semangat ni? Jadi hak ni, saya cerita ni sebab view saya dah lain. Saya cerita ni sebab zikir saya dah lain. Saya cerita ni sebab baca Quran saya dah lain. Bila saya jadi imam, saya sedang membacakan ayat Quran untuk mengarahkan tentera-tentera di belakang saya, bukan untuk survival mood, tapi keluarlah daripada kegagalan untuk kembalikan aizah Islam. Kerana dulu Islam pernah hebat, dan bila mereka masuk ke Melaka, mereka sangat gentar melihat kekuatan yang ada di Melaka. Berapa orang yang tahu kisah Francis Xavier masuk ke Melaka pakai salib yang sangat besar di zaman Islam tengah bertamadun? Zaman itu kekuatan orang Melayu berada di kemuncak. Francis Xavier, padri agung yang sangat hebat, masuk pakai salib, konon-kononnya nak berbaik dengan kerajaan Melaka. Sultan arahkan dia simple ya, kalau nak masuk Melaka, salib tu buang. Jangan berani pakai salib di Melaka. Kamu jangan pandai-pandai bawa masuk salib di sini. Francis Xavier terpaksa campak salib dia masuk ke laut sebab tension dan geram, kerana dia tak boleh bawa lambang dia. Tapi kalau betul lah Melaka tak penting, dia tak perlu nak cabut salib dia dan dia boleh balik. Tapi dia kena masuk ke Melaka. Siapa tak pergi Melaka zaman itu, orang tu fail, tuan. Masuklah, kena buka. Itu aizah kita. Hari ni orang buat bangunan, buh lambang salib, kita kata apa? Tak apa masalah. Pak rendah. Beza bila Islam duduk di kemuncak dengan orang Islam rasakan Islam ni agama untuk menyelamatkan diri. Tuan Haji dah pergi haji, alhamdulillah Ustaz, sempurna dah haji saya. Beza. Sebab tu tuan-tuan, kita nak set up balik, yang mari masjid bukan kelompok hamba di kalangan manusia. Dia hanya hamba di sisi Allah, tapi depan lain dia adalah khalifah. Aku akan bangkitkan semula Islam ni. Tak ada alasan atau nak biar Islam duduk di bawah. Aku akan perjuangkan balik macam mana orang dulu berjuang. Islam pernah hebat satu masa dulu. Tuan-tuan, pada hari ke-16, bila Alfonso menyerang Melaka dan dia tahu dia tak boleh menang, hari ke-16 tuan-tuan, dia kumpulkan semua Laksmana yang hebat. Dia sebut kepada Laksmananya ucapan yang sangat hebat. Dan ini adalah surat yang dicatat oleh seorang padri zaman tu. Dan surat itu disimpan oleh seorang padri, tuan-tuan, namanya MJ Pintado. Surat ini duduk di arsip negara, tuan-tuan, iaitu dipanggil Dokumen Portugis on Malacca. Saya yakin orang tak pernah dedah benda ni. Apa dokumen tu kata? Dokumen tu kata, Alfonso kata, ingat, kita sedang berada di wilayah yang paling kaya dan dimiliki oleh roh perdagangan di tempat lain. Untuk maklumat tuan-tuan, Melaka adalah pembekal kepada kerajaan Osmaniyah, pembekal rempah utama kepada kerajaan Osmaniyah. Tak ada siapa beritahu, betul? Tak ada siapa dengar cerita ni, betul?
Kalau tuan-tuan dengar hebat, sebab aku pun baru tahu. Akhir sekali pada zaman Sultan Mansur Shah, tuan-tuan. Sultan Mansur Shah dia menerima surat daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tu saya kata tadi, ramai orang ingat zaman Sultan Muhammad Al-Fatih di tanah Melayu baru terjadi cerita badang makan muntah hantu. Sebenarnya tak. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel 1451, masa tu Sultan Muhammad Al-Fatih terbuka di kawasan Eropah perdagangan. Dia nak berdagang apa? Dia mesti berdagang keperluan yang sangat diperlukan. Macam hari ni, siapa menguasai minyak, dia menguasai dunia. Betul tak, tuan-tuan? Sebab tu Amerika, dia tak ada minyak. Minyaknya tak banyak. Dia terpaksa pergi ke negara-negara umat Islam untuk ambil minyak. Begitu juga di zaman dulu. Sultan Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel, menguasai perdagangan sampai ke Venice, sampai Iskandaria, sampai ke Eropah, tuan-tuan. Maka bila nak supply satu barang yang diperlukan oleh semua orang, barang tu namanya rempah. Cari sumber rempah yang tak pernah kurang, kualitinya tinggi dan boleh supply dengan kuantiti yang paling banyak adalah duduk di Nusantara, duduk di kawasan Khatulistiwa, tuan-tuan. Tu hutan-hutan yang penuh tu, itulah bekalan rempah yang tak pernah habis. Sultan Muhammad Al-Fatih hantar surat kepada Sultan Mansur Shah. Hantar surat tu adalah untuk buat hubungan perdagangan. Seorang penulis daripada Turki, namanya Zafir Ozkan, dia tulis Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sekadar berhubung dengan Sultan Mansur Shah, tetapi nak mengukuhkan hubungan perdagangan supaya Melaka tetap buat supply kepada mereka. Maka dihantar anak perempuan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk berkahwin dengan anak Sultan Mansur Shah yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin salah seorang isterinya, bukan satu-satunya isterinya, makcik-makcik. Salah seorang isterinya. Tuan-tuan, salah satu isterinya adalah anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini yang direpotkan oleh Zafir Ozkan, seorang penulis di Turki. Akhir sekali, tuan-tuan, Sultan Mansur Shah tidak sombong. Yang menariknya adalah dia menggunakan bahasa membalas surat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tak panggil daripada Sultan Mansur Shah, dia sebut namanya daripada Mansur Pasha. Apa maksud Pasha? Pasha ini adalah gelaran kepada orang yang menjadi menteri kepada kerajaan Osmaniyah. Walaupun Melaka tu hebat, tapi Melaka tak nak dongak kepala. Dia nak kata, kami juga sebahagian daripada wilayah Osmaniyah, kami boleh supply seluruhnya. Akhir sekali, perdagangan di Eropah sangat mantap di tangan orang Islam, berpunca supplier daripada Melaka, tuan-tuan. Melaka makin banyak barang, menyebabkan orang-orang datang ke Melaka. Tuan-tuan, berapa ramai orang datang Melaka, tuan-tuan? Di Melaka saja orang bercakap 84 bahasa. 84 bahasa maksudnya segala bangsa ada di situ. Dan kenapa nama Melaka? Ni orang tak nak cerita. Ada orang Melaka sini? Tak ada Melaka tak ada? Orang Melaka kata Melaka nama Melaka sebab ada pokok Melaka. Dan saya pun tanya pergi Melaka itu, mana pokok Melaka? Ni ustaz pokok Melaka. Oh, ni pokok Melaka. Pokok Melaka tu macam pokok cermai. Sini orang panggil apa? Cermai. Oh, cermai, cermai. Kalau itu dah cerita Melaka, tak hebatlah, tuan-tuan. Kata Tun Sri Lanang dalam Sulalatus Salatin, Melaka nama Melaka kerana wilayahnya didatangi daripada atas angin, bawah angin, semua orang berkumpul di Melaka. Dan Melaka nama Melaka kerana orang Arab memanggilnya Malakat. Malakat ni maksudnya ada serba benda di situ. Saya pergi kedai Arab baru ni, saya nak order satu makanan.
Dia kata enta'as adi atau malaki. Malaki apa? Enta'as adi atau malaki. Min ma makna adi wa malaki. Adi normal. Malaki full. Kan? Fi full, fi everything in there, dia kata. Malaki. Oh, malaki ni maksud dia kaya raya, banyak benda duduk dalam tu. Orang Arab panggil apa? Malakat, milik, penuh benda. Kalau orang Kedah panggil hang nak menatang apa, semua ada. Tu dia. Itulah nama Melaka. Jadi akhir sekali menyebabkan perdagangan di sana kuat. Masa tu Portugis baru naik, baru ada kapal, dah mula nak cari jalan, nak berlayar. Dilihat bahawa perdagangan dimiliki oleh orang Islam, terutama kerajaan Osmania. Ketakutan yang ada pada mereka adalah wilayah-wilayah yang mereka pergi, Islam sampai. Sebab pedagang Islam, di mana dia bawa barang, di situ dia Islamkan tempat tu. Kalikut jadi Islam, Bengal jadi Islam, Aceh jadi Islam. Pergi mana sampai barang, Islam pun sampai. Mereka dipanggil pedagang da'i. Mereka bukan hanya berdagang, mereka bawa sekali dengan Islam. Ketakutan mereka adalah kalau dibiarkan Muhammad Al-Fatih habis lepas ni, seluruh wilayah pasti jadi Islam. Nak sekat Muhammad Al-Fatih, nak sekat Osmania, tak berjaya. Sebab Osmania kuat. Orang Eropah tak berani berpakat dengan Portugis tentang Osmania, kerana mereka mengharapkan barang-barang daripada Osmania. Maka dibuat satu kajian oleh Portugis, tang mana punca mereka ambil barang. Kaji punya kaji, dihantarlah Vasco da Gama. Pernah dengar nama dia, tuan-tuan? Ni baru kita boleh connect dedok tu. Vasco da Gama pun sampai, cari. Vasco da Gama adalah seorang yang rakus, tang mana jumpa orang Islam pasti dibunuh. Akhir sekali ekspedisi ini disambung oleh orang Portugis yang lain. Cari, didapati rupa-rupanya kekuatan yang ada kepada Osmania berpunca daripada Melaka. Cara untuk hentikan Osmania, ambil Melaka, dan kita bukan saja berjaya ambil Melaka, kita akan putuskan terus perdagangan kepada orang Islam, dan lepas ni kekayaan akan mengalir kepada kita, dan kita pula kuasai dunia. Dan dengan menguasai Melaka ini, akhir sekali kita akan menguasai perdagangan dunia, dan orang tidak lagi berkiblat kepada Islam. Ini ucapan dia. Kita kena ambil negeri yang satu-satu ini, ambil yang ni, terputuslah kekayaan orang Islam. Ambil yang ni, terhentilah barang-barang daripada sini sampai ke Mekah. Kalau barang ini terhenti di sini, tidak sampai ke Mekah, Islam hanya akan tinggal di Melaka dan tidak akan boleh pergi sejauh itu lagi. Sebab kalau tak henti ni, tuan-tuan, barang ni dibawa oleh kerajaan Osmania pergi sampai ke Mekah, daripada Mekah bawa satu dunia, tuan-tuan. Ketika itu Islam jadi unstoppable, tuan-tuan. Ketakutan mereka, Islam menguasai dunia melalui perdagangan, tuan-tuan. Itulah mukadimah saya malam ni, tuan-tuan. Ini bukan mukadimah, tajuk tak masuk lagi, tuan-tuan. Jadi nak cerita bahawa inilah kehebatan yang ada pada kita, yang tak ada siapa mai cerita, tak ada siapa ulah. Kita pun duk dengar yang benda-benda biasa. Akhir sekali kita balik daripada masjid, kita pun tak semangat nak jadi orang yang berjuang. Kita pun rasa kerja kita dah selesai. Bila habis menunaikan haji, kita pun rasa cukup-cukuplah, mari masjid dah okey dah. Langsung tak terasa nak buat dakwah, tidak keluar bertemu dengan orang lain bagi memastikan Islam kembali menjadi anutan kepada orang lain. Sebab tu saya timbul persoalan tadi, kenapa orang kita senang masuk Islam? Sebab mereka bangsa pedagang.
Maknanya orang Melayu dulu sinonimnya adalah pengurus yang terbaik, pedagang yang terbaik. Ada satu kajian dalam Far Eastern Economic Review, seorang penulis tulis pasal Melaka. Dia kata kapal keluar masuk Melaka 2,000 biji kapal sehari. Dia tulis tu tahun 1990-an. 2,000 biji sehari kapal keluar masuk. Dia kata seumpama pelabuhan Singapura di zaman kita ini. Hari ini pelabuhan Singapura 2,000 biji kapal keluar masuk. Itulah Melaka dulu. Kalau 2,000 biji kapal keluar masuk, siapa yang uruskan? Tuan-tuan, siapa uruskan? Sudah tentu orang-orang Melayu muka kita yang uruskan benda tu. Dalam bab pentadbiran pengurusan, kita paling pandai. Yang paling menarik, penulis tu kata ada gudang-gudang penyimpan barang yang sangat besar. Kalau ada pertikaian di antara pedagang dengan orang tempatan, undang-undang yang adil pasti dilaksanakan. Undang-undang tu dinamakan Hukum Kanun Melaka. Tuan-tuan, nak bagi tahu apa? Pentadbiran dikuasai oleh orang-orang Melayu. Perdagangan dikuasai oleh orang-orang Melayu Islam pada masa itu. Tuan-tuan, itu kita dulu. Bagi ruang pada azan, tuan-tuan. Silakan. Review tu. Simon Elegant kata pada tahun 99, tulisan dia 2,000 biji kapal keluar masuk di Melaka, dan di situ terdapat orang Gujarat, Tamil, Bengal daripada India berdagang dengan orang Melayu, Cina dan Arab secara harmoni. Bandar raya dengan ada 100,000 orang penduduk. Maknanya dah jadi bandar yang sangat sibuk. Kita ni bukan saja berhubung dengan bangsa kita, kita assimilate dengan mata bangsa. Sebab tu kita tak kisah pun orang Cina ke orang India ke main duduk tempat kita. Yang penting jaga keharmonian, duduk elok-elok, kita terima. Sebab tu satu-satunya bangsa yang paling mudah buka bangsanya pada orang lain, ada 3 syarat nak jadi orang Melayu: beragama Islam, berbahasa Melayu, dan berbudaya dengan budaya Melayu. Kalau dia Bangladesh, dia cakap Kedah, dia makan cincaluk, dia pakai kain pelekat, Melayu tak tuan-tuan? Itulah kita. Sebab tu kita sangat welcoming kepada siapa yang mendaulatkan Islam. Sebab tu ada beza bila kita cakap pasal Melayu dengan orang lain cakap pasal bangsa lain. Sebab kita bercakap pasal tamadun, kita bukan bercakap pasal rasis. Tu kena molek elok faham tu. Sebab kalau tak faham yang tu, bila cakap nampak rasis, aku tak mau dengar Melayu, aku tak mau. Abang Melayu, jangan sebut Melayu. Saya bangsa Adam. Tu dia. Nampak tak tuan-tuan? Bila dah ada perangai macam tu yang mangkak sikit tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata tadi bahawa ini bukan perjuangan Melayu. Ini adalah perjuangan nak bagi tahu kita kena review balik kehebatan dan kekuatan kita, agar kita tahu kita adalah suatu kelompok yang gemilang. Tuan-tuan, beza tak tahu cerita ini dengan tak tahu cerita ni? Sangat beza. Macam satu orang budak. Tuan-tuan pernah tengok cerita Spiderman? Dia dipelihara oleh Uncle Ben, betul tak? Makcik dia nama apa? Tuan-tuan memang ngaji pondok tu lah. Tak tengok, tak ada, memang tak tengok movie ni semua. Kan? Bila dia jaga oleh Uncle Ben, mak ayah dihantar dia ke rumah Uncle Ben, dia pun dia jaga oleh Uncle Ben. Dia duk cari siapa ayah dia. Orang pun kata parent dia adalah orang yang tak bertanggungjawab, tinggalkan dia begitu saja. Sepanjang dia hidup, dia down ke dia semangat? Down lah, pasal dia tak kenal siapa ayah dia, siapa dia punya keluarga dan family dia, menyebabkan dia tak tahu kekuatan dia, dia tak tahu dia ni asal mana. Barulah bila dia buka satu beg ni, saya ceritakan tuan-tuan, tengok tuan-tuan tak tengok filem tu, saya ceritakan tuan-tuan lah kan. Bila dia buka satu beg tu, baru dia tahu rupanya ayahnya seorang saintis yang melarikan diri kerana dia ditekan untuk menyerahkan kajian-kajian dia. Baru dia tahu, mak ayahku saintis, orang hebat rupanya. Baru dia punya aizah dia, kekuatan dia, semangat dia naik balik. Dia pun kata, aku bukan orang biasa-biasa, aku ni ada family yang hebat. Tahu cerita ni, kita akan kata, rupanya kita bukan orang biasa-biasa.
Walaupun orang sebut bukan biasa-biasa. Tuan-tuan. Kita bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan. Sebab tu saya bila tengok cerita ni, saya ada agenda. Agenda saya nak menaikkan semula keturunan dan bangsa saya masa yang sama untuk menunjukkan bahawa dengan kita naikkan yang ni, orang lain tetap dapat manfaat. Kerana dulu mereka yang lain boleh datang tumpang kita. Oppenheimer, seorang pengkaji daripada University Oxford, dia tulis bukunya, Allah, lupa tajuk, saya ingat balik nanti. Dia tulis tentang dulu tempat ini dipanggil pentas Sunda. Orang nanam padi. Ketika orang Melayu menanam padi, yang datang belajar ilmu pertanian itu adalah daripada Siam, daripada Cina, daripada India. Guru pertama padi adalah orang Melayu. Tanda orang Melayu suka ajar orang lain. Begitu juga Linda Schafer kata, orang Melayu pandai baca bintang. Dia baca bintang pakai tangan, dia tak pakai kompas, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita apa nama Henry the Black? Tak pernah, tu edisi saya akan datang, tuan-tuan. Kisah Henry the Black pergi berdagang dengan apa nama ni? Allah, apa nama pedagang dunia tu? Siapa pedagang dunia? Bukan Alfonso, apa nama? Bukan Mino Tuta, orang Portugis juga. Bukan Tan Celok, bukan. Nantilah saya cerita, tuan-tuan. Lupa dah aku dah. Nak beritahu bahawa cerita tu menunjukkan adalah pembaca bintang yang baik, pembaca air laut yang baik. Pergi mana pun hanya melihat air laut, lihat kapal, lihat burung, lihat ikan, sudah tahu tang mana dah sampai dan macam mana dah kondisi tempat tu. Sebagai contoh, bila nampak saja burung, pedagang Melayu kan kata apa? Sebentar lagi kita akan sampai di pulau. Tahu dah macam mana dia orang tahu pulau? Sebab burung tidak boleh terbang sampai ke tengah laut, hanya beberapa kilometer saja, dianggarkan 30 kilometer. Ilmu tak ada pada kita. Orang Cina datang belajar, nampak? Dan ilmu tu sekarang ada pada orang Kedah, tuan. Siapa nak tahu jalan, tanya orang Kedah. Orang Kedah kalau ditanya, tuan-tuan pasti tak sesat. Tak percaya, tuan-tuan pergi Ustaz, pergi Sungai Petani, tanya, bang, Tuan Haji, nak pergi rumah Haji Mail kok mana? Oh, rumah Haji Mail, hang jalan terus lagi, hang masuk kanan. Lepas masuk kanan, hang tanya orang tentu. Tak sesat dah, tuan-tuan. Tobat, tak sesat dah, kan? Nak bagi tahu, itu kehebatan orang kita, tuan-tuan. Jadi nak bagi faham, ya, dulu ada nama Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ni berlayar satu dunia, yang menjadi juru tunjuk dia adalah Henry the Black. Henry the Black tu adalah orang Melaka. Dia dipanggil Panglima Awang. Tapi sebab tak tahu namanya apa, dipanggil Panglima Awang. Sebab orang Melayu bila tak kenal nama, dipanggil Awang. Oi Awang, hang nama apa orang? Tu. Jadi dipanggil Panglima Awang. Dia berlayar satu dunia, dia dipanggil Henry the Black. Sebab bila dia sampai di Portugis, tuan-tuan, dan Spanyol, masa tu ada sentimen membunuh orang Islam. Kalau dia disebut sebagai orang Melayu Islam, dia dah kena bunuh. Sebab Ferdinand Magellan sangat perlukan dia. Sebab Ferdinand baca kompas ketika ribut tak boleh tunjuk, dia boleh tunjuk. Dan pelayar dunia yang menghabisi pelayaran itu adalah Henry the Black, tuan-tuan. Itu kita cerita lain kali. Tapi nak bagi tahu bahawa itulah kisah-kisah kehebatan yang ada pada kita, tuan-tuan. Jadi yang ni agenda saya. Sebab tu pengajaran yang dapat kita ambil pada malam ni, boleh ambil pengajaran dah, tak boleh panjang-panjang. Kuliah ni panjang makruh, tuan-tuan. Dia pendek-pendek sudah, kan. Pengajarannya adalah sejarah menunjukkan umat Islam keseluruhannya dahulu memiliki kekuatan dan kemahiran yang sama dengan umat lain dan mampu bersaing. Dan sekarang pun kita mampu bersaing. Cuma kita yang selalu sebut kita lemah. Orang kata Cina kaya, Cina hebat. Tak, tuan-tuan. Kita pun hebat sama dengan orang lain. Orang kata orang lain pandai cara dia Melayu tak reti. Tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan, selama tuan-tuan dengar orang kata Melayu tak pandai ni, Cina kata kan Melayu kata?
Ha? Tuan-tuan pernah dengar Cina kata? Ada Cina kata, Melayu punya Melayu, you memang bangsat lah. Pernah kata itu? Sebut gitu derman Cina tu, tuan-tuan. Yang kata kat kita ni siapa? Yang kata Melayu tak hebat siapa dia? Melayu lah. Melayu inilah yang bawa cerita kita tak hebat. Nak potong pokok kena pakai, tak boleh pakai mata kapak. Mata kapak dipegang oleh hulu kapak. Hulu kapak buat pada apa? Daripada kayu. Yang mengkayukan kita Melayu kayu ni, kan? Nampak tak? Jadi jangan nampak kita lemah. Sudah sampainya rasa izzah dan kuat. Tapi izzah ada beza dengan menindas orang lain. Saya mengatakan tetap haram kita pergi jolok orang lain, cuba nak meresis, itu haram. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan nak menindas bangsa Cina, bangsa India, saya kata haram. Siapa buat kerja itu, dia terkeluar daripada Islam. Kita bukan nak menghina mereka, tapi kita nak mengumpulkan kembali kekuatan kita. Beza tak kumpulkan kekuatan kita dengan nak menghina bangsa lain? Beza. Kita tak peduli pun bangsa lain nak kata apa dekat kita. Kita peduli bila bangsa kita, agama kita kena dinaikkan semula agar duduk di tempat dia. Ini perjuangan, tuan-tuan. Ini bukan saya saja, ini perjuangan. Jadi kita setara dengan orang lain. Hari ini kita boleh buktikan kita setara dengan orang lain. Perniagaan apa orang lain tak ada? Perniagaan apa orang lain ada, kita tak ada. Kita pun dah ada belaka dah. Dulu nak dapat mi kita susah, tuan-tuan. Lah macam-macam dah, tuan-tuan. Kan? Orang boleh buat macam-macam dah. Dan kita kreatif. Cuma sebab selalu dengar itu dunia. Nak bagi tahu dunia itulah yang sepatutnya bertukar jadi akhirat. Nanti kita cerita macam mana dunia tu patut jadi akhirat. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan beli emas, dunia ke akhirat? Saya cukup menyampah bila saya puji orang. "Eh bang, kereta baru." "Allah Ustaz, dunia." Dah kata dunia, bagi kat aku lah. Kan? Kenapa dia sebut dunia? Pasal bila sebut kereta nampak dunia. Tak. Bila hang beli kereta, view orang pada hang lain. Oh, dahsyat. Orang Islam pun pandai berniaga. Cukup lah. Lepas tu, main masjid. Jangan parking tempat lain. Tuan-tuan, penting orang Islam faham benda tu. Orang yang beriman patut rebut dunia. Orang beriman patut ambil dunia. Sebab bila dunia berada di tangan orang beriman, dunia imarah ke dunia rosak? Kalau tuan-tuan semua tokek belakang ni ada duit 80 juta. 90 juta, 80 juta tak cukup, 90 juta, tuan-tuan. Kan? Ketika tuan-tuan ada 90 juta, tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan? Sudah tentu tuan-tuan akan gunakan untuk bagi benda-benda baik dalam Islam. Tuan-tuan akan masuk iklan. Bila iklan masuk dalam TV, tuan-tuan taja satu program. Program tu Islamik ke tak? Islamik ya? Hari ni duk lorak program tak Islamik. Padan hak taja tu pun nak kata jantan tak jantan, nak kata betina pun tak betina, tuan-tuan. Saya asli tahu. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan? Tak mau sebut nama lah. Nak cerita bahawa itu maksud dia. Kalau faham konsep ini, tak ada siapa redha dengan kemiskinan. Bahkan kalau kita boleh buat satu kaedah, miskin itu tidak boleh dalam Islam, kerana Islam wajibkan zakat. Nak tanya, zakat ni wajib ke sunat? Dengar macam suara tapi tak bunyi, tuan-tuan. Wajib ke sunat, tuan-tuan? Bila zakat tu wajib, yang boleh keluar zakat adalah orang yang ada, orang yang kaya, orang yang cukup. Kalau tak cukup jumlah haul dan nisab, tak boleh keluar zakat. Jadi nak mengeluarkan zakat, mesti orang itu ada jumlah wang. Islam suruh keluar zakat dengan sebab ada wang. Nak keluar zakat, mesti ada wang. Siapa tak ada wang, tak boleh keluar zakat. Macam ngaji tauhid dah. Allah tu ada, lawannya tiada. Ada Ta'ala, tak adanya alam ini. Tanda tidak ada dunia ini, tidak ada Allah Ta'ala. Betul tak, tuan-tuan? Itulah. Zakat wajib oleh kerana orang itu ada duit. Jadi melayakkan diri untuk keluar zakat adalah wajib. Kecuali tak mampu, dah usah, tak boleh. Sebab tu kemiskinan tak ada dalam Islam. Yang ada, orang miskin patut ditolong. Sebab tu kita adalah bangsa agama yang boleh bersaing dengan orang lain. Yang kedua, tuan-tuan, kita bukan kelompok lemah dan tumpang orang lain, bukan. Kata-katanya tolong buang, tuan-tuan. Nasib baik ada Cina, tak ada Cina mati kita. Jahat ayat tu. Nasib baik kedai Cina buka. Kalau tak ada buka kedai Cina buka, teruk kita.
Tuan-tuan tu ada orang Cina kata apa? Nasib baik ada orang Melayu, tak ada orang Melayu bengrak wow. Faham? Tuan-tuan jangan lupa yang tu. Ada satu Pau namanya Pau Ahmad. Pau Ahmad ni orang picek. Tokenya bukan nama Ahmad. Yang nama Ahmad tu driver dia. Toke dia nama juga, tapi Seng. Kan? Kenapa dia pakai Pau Ahmad? Sebab kalau dia buh Pau nama dia, tak ada siapa nak makan mentega darah Pau dia. Nampak tak tuan-tuan? Jangan lupa kekuatan tu ada kat kita. Kan? Tapi sebab kita pernah berpecah, kan? Tak apa nak bersatu dah. Dia fikir dah ada tak. Kembalikan kesatuan. Saya ulang, kesatuan ini bukan untuk tindas orang lain. Nak bagi tahu kita boleh jawab dengan lidah yang fasih dan tenang. Bukan bak mati aja jawab lidah dengan fasih dan tenang. Bak dunia ni boleh jawab dengan lidah fasih dan tenang. Bila orang kata, orang ni perlukan kita tau. Jawapannya, kalau tak ada kita, orang pun tak boleh berniaga. Untuk sekarang ni. Tapi lepas ni, kita bukan saja nak guna barang dia orang. Kita dah kumpulkan kekuatan mana-mana produk yang Islam bagus, berkualiti, orang beriman keluar, support, edarkan, bagi tahu, tolong jadi dealer agar kita buat ini sebagai satu jihad, tuan-tuan. Ni mai surau, mai masjid, tuan-tuan, bagai nak kokak apa nama sos linggam. Saya sos linggam ustaz kena nyelek dia. Tuan, tolonglah tuan-tuan. Saya tak anti dengan linggam. Linggam boleh terus meniaga, dan siapa nak pakai, pakailah tuan-tuan. Tapi kita ada agenda. Banyak lagi sos kita yang sedap. Tuan-tuan pernah makan sos seraya? Tapi ada di utara, tuan-tuan. Pasal apa ada di utara? Tak ada siapa teringin nak buat mai ke sebelah ni. Kita ada fishbowl ikhwan, tuan-tuan. Ada mi yang dibuat oleh orang Islam kita, mi barakah ke apa pun ni. Banyak dah, tuan-tuan. Oh, mahal sikit ustaz. Mahal apa dia? Sekupang. Allah, sekupang berkira nak mampu. Jihadlah sikit, tuan-tuan. Dan kita pun pesan kepada para peniaga, jangan ambil kesempatan bila kita tolong kalian sombong dan kalian mula lupakan diri. Patut bila dah banyak orang guna, tugas kalian bagi rendah lagi harga agar benda tu boleh pergi lagi jauh. InsyaAllah, tuan-tuan, bak investment, bak duit kita ada. Saya percaya, tuan-tuan, orang kita ada duit walaupun kita ni tak banyak duit. Sebab saya kata demikian, tuan-tuan tahu tak, ada nama Syekh Ahmad Siam datang pada Palestin, tuan-tuan. Datang pada Syria ke Palestin, saya ingat Syria aja ni, pada Palestin. Dia datang tu, tuan-tuan, dia sebut dalam tu ceramah dia yang saya dengar. Dia kata, tuan-tuan tahu tak kenapa saya datang ke sini? Dia tak cakap Melayu lah, cakap Arab lah. Kalau saya cakap Arab, terjemah balik payah pula, tuan-tuan. Dia kata, kenapa saya datang ke sini? Kerana saya pergi ke negara-negara Arab minta sumbangan, tak dapat. Tapi setiap kali saya datang ke Malaysia, saya boleh bawa balik duit untuk membantu rakan-rakan kita di sana. Kalau kita buat dalam bentuk investment, agak banyak tak duit kita? Tuan-tuan tahu tak bagaimana McDonald naik? Kata nak berhenti dah ustaz, panjang pula. Macam mana McDonald nak naik? Tuan-tuan rekrut pergi minta daripada dana orang-orang kaya. Orang kaya tak mau bagi. Apa dia buat? Dia pergi gereja, dia bagi talk. Dia kata, jadikan McDonald you second church. You can come every day to the McDonald. You can unite your family in McDonald. You just come to the church in the Sunday, but you can come to McDonald every day. Tuan-tuan, orang-orang dalam gereja tu bagi dana. Setiap seorang kumpulkan dana. McDonald buka cawangan hasil daripada investment secara kelompok. Saya nak kata pada tuan-tuan, kalau ada orang kata mari nak promote, dia nak buka kilang seraya, minta investment, tuan-tuan bagi tak? Tak bunyi, tuan-tuan. Ustaz, saya ada 100 pun tak apa. Saya ada 200 pun tak apa. Itulah investment yang kita boleh bagi. Sebab kita tak pernah kekok. Orang minta sumbangan, kita akan bagi. Ni masjid kita yang luas ni, parking punya jauh, pakai ustaz bagi sampai hujung sana, punya zalim, tuan-tuan. Nak habaq masjid depan besar kan.
Tapi bila kita masuk, tuan-tuan, ini semua sumbangan orang ramai. Nampak tak, tuan-tuan? Kita ada kekuatan itu, tapi tak ada siapa peduli. Pasal kita sudah dengar kita lemah, kita tak kuat, kita tak ada apa. Padahal orang lain sedang nampak kita hebat. Tuan-tuan tahu tak? Kita ni macam giant yang sedang tidur. Orang cukup takut kalau kita terjaga dan sedar kekuatan kita. Orang lain akan mula, Allah, habis daripada sedar, habis. Tugas saya menggerakkan giant yang tidur itu, tuan-tuan. Itu tugas saya. Bukan tugas saya menggerakkan orang yang sedang tidur dalam kuliah. Tidurlah, tuan-tuan, tak ada masalah. Itu bukan. Menggerakkan giant yang sedang tidur, tuan-tuan. Kita tak ada kelemahan itu. Kemudian pengajaran yang boleh kita ambil adalah kekuatan umat Islam ada 3. Perdagangan, perniagaan dan pengurusan. Itu kekuatan pertama dia. Kedua, kesatuan seluruh umat Islam. Kita ni kuat dari segi kesatuan sebab kita jumpa hari-hari, tuan-tuan. Kita bersalam hari-hari. Lepas doa, kita tak faham pun imam doa apa, kita salam hari-hari, kita buat hari-hari. Makcik-makcik faham tak ustaz doa apa? Kan, kadang-kadang dia doa, Allahumma zawwijna zaujatan marratan ukhra. Orang apa pun amin. Rupanya doa tu berbunyi, ya Allah, kawinkanlah kami seorang lagi isteri. Nampak? Jadi maknanya walaupun tak faham, kita amin je, tuan-tuan. Kekuatan kita adalah berjamaah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cari, kita solat berjemaah, kita berpuasa, kita iftar buka puasa jemaah. Tahun sekali ataupun sepanjang hidup sekali kita pergi ke Mekah, kumpulkan kekuatan kita berjemaah. Tapi satu yang leking kita, kita tak rasa kita kuat dengan berjemaah. Itu ya. Kemudian kekuatan kita yang ketiga adalah Islam sebagai teras di dalam kehidupan. Tentu kena faham, Islam ni bukan sembahyang, puasa, zakat. Islam ni sistem. Saya sebut, kalau siapa faham sistem Islam ni, seorang pun tak boleh jadi susah, seorang pun tak boleh jadi miskin. Saya ambil contoh. Apa kehebatan sistem ekonomi paling kuat dalam Islam? Dinamakan zakat dan wakaf. Sistem ni kalau betul-betul dimanipulate fully oleh orang Islam, tak akan ada kemiskinan. Saya ambil contoh. Tapak ni wakaf ke? Tak. Katalah tapak ni wakaf. Kita nak naikkan bangunan di sini. Kalau kita ada mentaliti ekonomi sikit, bangunan ni kita buat lain, kita minta daripada orang-orang yang boleh bagi wakaf, kita naikkan 2 tingkat. Di bawah kita nak buka lot-lot kedai untuk orang sewa. Sewa tu pula, masa bangunan tu nak buat, kita gunakan sistem wakaf. Bangunan ni diwakafkan untuk dilahirkan kedai. Nanti mana-mana para peniaga yang datang berjual beli di sini, mereka akan masuk duit dalam masjid. Masa yang sama, jemaah tidak pernah kurang, kerana setiap masa ada orang berurusan di sini. Jabatan kerajaan boleh letakkan pejabatnya di sini. Dan ada 2 tingkat. Tingkat atas untuk orang solat, tingkat di bawah untuk medan perniagaan. Agak-agak peniaga-peniaga kecil yang tak cari jumpa kedai nak berniaga, boleh tak berniaga? Boleh. Tak ada orang miskin, tuan-tuan. Itu saya ambil contoh kecil. Orang yang perjuang benda ni sudah pun meninggal, namanya Tan Sri Ali Hashim. Dia buat namanya wakaf korporat, tuan-tuan. Wakaf korporat ni dibicarakan kertas kerjanya di peringkat Oxford. Oxford kata sistem ekonomi ini tidak menyebabkan peniaga rugi dan keuntungan berlipat kali ganda. Tuan-tuan, sistem dah ada. Satu tak ada. Kuliah mari dengar, suruh kita tinggal dunia. Itu ya. Ni dunia belakang semua. Kita hendaklah jaga Dajjal nak mari dah. Nampak, tuan-tuan? Saya cukup marah, tuan-tuan. Orang cerita Dajjal tak habis. Tak apa cerita Dajjal, tapi bagi habis. Orang cerita mati tak habis. Tak apa cerita mati, cerita bagi habis. Ni cerita mati tu takut, ngeri mati. Kalau mati ni, ya Allah, tak tahu lah azab dia terang mana. Nabi tak pernah cerita banyak pun pasal soal ngeri mati. Nabi lebih banyak cerita pasal persediaan mati. Itu beza. Nabi tak cerita banyak pun pasal Dajjal nak datang. Nabi cuma cerita pendetailan dan banyak macam mana nak bersedia menghadapi Dajjal. Itu beza tu. Saya sebut ni pasal ada satu kawan sebut ke saya benda ni. Dia kata, ustaz, ada satu investment
30 tahun Ustaz. Saya masuk tu ROI dia lambat dapat, 30 tahun baru dapat. Saya kata bagus ni investment jangka panjang. Ustaz untung banyak. Oh dia kata tak Ustaz. Betul kata Ustaz tu, tapi masalah sekarang ni, masalahnya itulah lambat sangat pasal Dajjal pun nak datang lah. Bila dia kata Dajjal nak datang dah, saya pun teringat Ustaz mana pedajal dia ni. Saya kata, Dajjal datang. Oh Ustaz, berapa Ustaz nak cerita Ustaz? Dajjal dah keluar ni. Dajjal dah keluar. Kami takut investment tak dapat, Dajjal mari dah. Tuan-tuan nampak tak orang kita kena pedajal tuan-tuan? Sebab tu saya kata hari ni, tolong hentikan cerita-cerita itu tuan-tuan. Dajjal cerita bagi betul. Yang kena cerita apa persediaan untuk menghadapi Dajjal. Patut Ustaz bila cerita bab Dajjal, dia kena kata gini, gembiralah kita semua. Bila Dajjal datang, kita beriman, kita bakal menjadi tentera Nabi Isa alaihissalam. Bila jadi tentera Nabi Isa nak peniaga yang hebat. Orang yang banyak duit sebab kita nak beli senjata. Orang-orang yang memiliki perniagaan yang bagus, mereka yang memiliki tubuh badan yang sasa, kekuatan ilmiah yang banyak, mereka ni akan menjadi tentera Nabi Isa. Sebelum Dajjal datang, mari kita bersedia untuk menjadi tentera Nabi Isa alaihissalam. Patut tu. Tapi kalau ceramah, oh Dajjal nak datang, saya minta kalau boleh biarlah mati sebelum Dajjal datang. Kalau ustaz pun penakut nak mati sebelum Dajjal datang, orang lain entah. Inilah cerita-cerita lemah yang kena counter balik, nak bagi betul perjalanan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita kembali kuat tuan-tuan. Dah banyak lagi pengajaran lain. Saya nampak tuan-tuan macam nak makan lah, saya kena berhenti tuan-tuan. Tak boleh. Bila tuan-tuan nampak saya kecil besar, ustaz ni kau telan lagi, nampak macam burger dah ni, maka saya berhenti kat dulu insya-Allah. Tapi ala kulihannya adalah apa yang kita bicara pada malam ni adalah, saya rasa tuan-tuanlah orangnya. Kenapa saya kata gitu? Ni bukan saja nak puji tak. Sebab saya berceramah banyak tempat tuan-tuan. Saya boleh tahu orang yang dengar tu faham ke tak. Ustaz tahu mana? Dia muka faham tak faham boleh tengok tuan. Muka kalau menyambut elok ya, dia macam kita mengaikan menyambut elok, tentu ada ikan lah. Ikan tu pula power-power tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi mengajak, ada setengah tempat kita pergi dia menguap. Tengok jam. Oh tuan-tuan, bukan saja kita tension, kita jadi aku kata pak cik ni kedua orang umur pendek juga lagi. Jadi maknanya tuan-tuan adalah orang-orang yang itu. Saya nampak pada wajah tuan-tuan akan menyambut kesinambungan ini daripada keruntuhan Sultan Mahmud Sultan terakhir. Dan tuan-tuan kita akan sambung balik. Orang saja pengkhianat kata raja kita ni raja zalim jahat. Tuan-tuan tahu tak kenapa orang nak bunuh karakter raja? Sebab dengan membunuh karakter raja-raja inilah menyebabkan akhir sekali orang akan berpaling tadah macam jatuhnya Osmaniyah tuan-tuan. Sedangkan raja-raja kita, kata Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Fatani seorang ulama, dia tulis satu buku Hadiqatul Azhar war Rayahin, cerita pasal sejarah. Dia kata hendaklah dihormati raja-raja kerana mereka itu pembawa dan penjaga agama. Masukkan Raja Soleh. Di Selangor ni kita ada Raja Soleh, Sultan Hishamuddin, dulu soleh, tulis kitab agama, pohon agama. Kitab tu jadi silibus untuk orang-orang mengaji di Selangor. Tak ada siapa cerita betul Orang cerita bila sebut sultan, orang nampak jahat, nakal. Tak tuan-tuan, sultan kita sejak dulu beriman, mereka memang hebat. Cuma ada yang tak betul, itu normal. Siapa pun gitulah, ustaz pun ada hak jahat, betul tak? Kan? Setiap kali tengok ustaz, apa? Ustaz ni dia tak curi lah duit bank negara. Biasanya apa? Menipu jemaah haji. Nampak tuan-tuan? Nak kata ustaz baik semua pun tak juga. Tapi nak bagi tahu kenapa ditonjolkan yang tidak baik, supaya terpadam yang baik-baik ini. Jangan jadi ejen itu. Dah nampak benda baik, jangan biar benda baik itu terpadam. Kerana orang memang nak timbulkan benda jahat, semoga terpadam benda yang baik tuan-tuan. Osmaniyah runtuh gitulah tuan-tuan. Nanti kita cerita lain kali macam mana Sultan Osmaniyah memberikan ucapan yang menarik ketika orang nak meruntuhkan Osmaniyah. Kerana kononnya Osmaniyah zalim, tidak membuat demokrasi. Ataturk naik kerana demokrasi menghapuskan monarki yang zalim. Tu ya. Kita kena faham konsep itu. Apa yang saya sebut ni
ada kena mengena dengan negara kita. Betul tak tuan-tuan? Yang faham, tak faham mudah tuan. Yang faham, insya-Allah dia boleh ambil pengajaran, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan bagi kita. Sembang malam ada makan? Tak ada. Patut tak syok pun nampak. Jadi maknanya biar kita jadi orang-orang yang meneruskan perjuangan, insya-Allah. Saya berhenti kat tu, insya-Allah. Salah silap dan terkasar bahasa saya mohon maaf. Dan saya ada satu dana untuk minta tuan-tuan, dana sekolah, dana tabung supaya saya dapat teruskan buat bakti untuk sekolah, namanya Maqas Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Dan sekaligus saya sedang samu master ni tuan-tuan di UKM. Jadi maklumat tu saya petik pada UKM lah. Kalau tak pada UKM saya nak cari mana tuan-tuan. Jadi maklumat tu tak ada. Maklumat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi cari kedai kitab, tuan-tuan pergi, ustaz, ada tak buku Miftah Melayu? Dia akan jawab apa? Abang cari Miftah dulu, tak ada. Ya ada buku Karipak Cinta ada. Abang nak buku tu? Best seller. Atau abang nak buku ni? 99 kata-kata patah amin. Abang nak lah best seller. Itulah buku-buku Malaysia tuan-tuan. Sebab tuan-tuan takkan jumpa, saya pun takkan jumpa cerita ni kalau saya tak pergi UKM tuan-tuan. Kebetulan UKM ada Atma. Atma ni adalah bahagian tamadun Melayu tuan-tuan. Dia kumpul manuskrip lama. Jadi dengan hadirnya usaha mereka, dapatlah kita keluarkan benda itu semua tuan-tuan. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau lari tajuk tak sampai maksud yang tuan-tuan nak, saya mohon maaf. Tajuk tu kita postpone sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.